Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们，大家早上好。 Kembali kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. 好，我们要进入今天早上的崇拜，请大家站立预备心。 Kita pujikan pujian hormat diberi. 好，我们一起来唱诗单元荣耀。 Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 我们的帮助是从造天地的耶和华而来，但愿恩典和平安从圣父、圣子、圣灵归于我们。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 请大家回座。 Dengarkanlah nats firman Tuhan yang akan mengantar kita masuk dalam ibadah pagi hari ini, terambil dari kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. 今天早上开场的经节是在诗篇第145篇第4节。耶和华啊，你一切所造的都要称谢你，你的生命也要称颂你。 Mari jemaat Tuhan kita pujikan pujian pertama dari KPPK nomor 19, datang menyembah Raja yang mulia. 好，我们一起来赞美上帝，起来同敬拜。 Datang menyembah Raja yang mulia, ku mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dialah pelindungku, Ia bertata di surga penuh mulia. Cilai tong kecang 主见人大爱，光照是主好，中唱是主爱，黑夜黑夜上不当真主根，狂风追逐跑一主的道路行。Mari kita masuk di dalam doa. 我们要进入做认罪祷告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan yang indah pagi hari ini kami boleh datang menghadap hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus, kami tahu kami adalah orang-orang yang masih hidup dalam kedagingan. Seringkali kami mendukai hati Tuhan lewat dosa dan perbuatan kami dan tutur kata kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami boleh layak untuk mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami rindu untuk datang ke hadapan hadirat-Mu dengan hati yang ingin sekali mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin akan sapaan-Mu ya Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Maxilas. Urapi hamba-Mu Pendeta Maxilas ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu agar beliau dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Demikian juga Bapak Saudi Guntur yang akan menerjemahkannya dalam bahasa Mandarin. Tuhan juga pakai dan urapi beliau dengan kuat kuasa Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin.
Kita akan memuji Tuhan lagi dengan KPPK nomor 363, Maju Laskar Kristus. 我们再来唱诗赞美上帝，嫉妒敬病。 Maju Laskar Kristus, maju Barbara, ikut salib Yesus yang memimpinku. Kristus Tuhan Raja, bawa umatnya maju dalam perang, ikut panjinya. Maju Laskar Kristus, maju Barbara, ikut panji Yesus, pasti menang. Lantai kedua, melihat panjinya, iblis mundurlah. Laskar Yesus Kristus, majulah terus. Pujian bergema, musuh gentarlah. Umat semua nyanyi, puji Tuhannya. Maju Laskar Kristus, maju Barbara, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. 请大家站立。 Kami bersama-sama dengan seluruh umat di dunia akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan dibacakan dalam bahasa Mandarin. OK， 我们要一同来读使徒信经。请，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，降在人间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信神儿光的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 弟兄姐妹们，请坐。 Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Mark Silas dan diterjemahkan oleh Bapak Sori Guntur. 接下去我们要听上帝的话，我们很荣幸今天有史马克牧师正道，有伍西发老师来翻译。 Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan pujian percaya dan patuh. 好，我们要唱诗，信靠顺服来预备心，听上帝的话。 Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang mau, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh
refnya saja dalam bahasa Mandarin. 我们要唱复过一遍。心靠顺服，因为除此以外，不能得耶稣喜爱，唯有心靠顺服。Kami persilahkan Pendeta Marsilas untuk menyampaikan firman Tuhan dan diterjemahkan oleh Bapak Suwadi Guntur. 我们请司马可牧师上台来证道，也请鲁西发老师来翻译。各位弟兄姐妹们平安。 Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara yang sekasih. 当我们还没有听上帝的话以前，让我们先低头祷告。 Baiklah, sebelum kita mendengarkan penyampaian firman Tuhan, kita bersama-sama tunduk kepala masuk dalam doa terlebih dahulu. 亲爱的主耶稣基督，我们感谢你， Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh sangat bersyukur 因为 kepadamu 你给我们仍然有机会来敬拜你。 karena Engkau tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. 求你接纳我们的敬拜， Kiranya Engkau berkenan menerima penyembahan kami. 也祝福那些用心灵和诚实敬拜你的人。 Juga berkati saudara-saudara kami yang dengan sungguh-sungguh, dengan kebenaran dan roh menyembah-Mu. 求你祝福你自己的话语。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu sendiri. 我们如此祷告，是奉耶稣的名。 Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. 各位弟兄姊妹们， Saudara-saudara yang saya kasih, 让我们打开圣经。 baiklah saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama-sama membuka Alkitab 新约雅各书第2章第19节， dalam perjanjian baru, kitab Yakub pasal yang kedua ayat yang ke-19. 圣经说：“你信神只有一位，你信的不错，鬼魔也信，却是战尽。” Berbunyi demikian, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. 这一节的意思是说， Arti daripada ayat-ayat tersebut 许多 adalah 人说他信上帝， banyak orang mulutnya mengatakan aku percaya kepada Allah. 但是圣经也说魔鬼也信上帝。 Namun Alkitab juga mengatakan bahwa setan-setan pun percaya ada Allah. 那现在我请问你们， Itu sebabnya saya permisi tanya kepada saudara-saudara sekalian. 你们相信上帝的信心和魔鬼相信上帝的相信有什么不一样？ Saya ingin bertanya, apa perbedaan Anda percaya kepada Allah dengan iblis atau setan percaya kepada Allah? Perbedaannya mana imannya itu? 假如我们相信上帝的相信和魔鬼相信上帝的相信是一样的话， Sebab apabila iman atau kepercayaan kita tentang adanya Allah sama dengan setan percaya kepada Allah, 那么我们不可能上天堂，因为魔鬼是不可能上天堂。 kita dipastikan kalau kita itu sama dengan setan, maka dipastikan kita tidak akan naik ke surga. Sebab setan tidak bisa naik ke surga. 所以，假如我们相信上帝的相信和魔鬼相信上帝的相信一样的话，那么我们就非常可怕，我们会下地狱。 Bahkan kalau itu memang sungguh begitu, maka sangat berbahaya sekali, sangat takut sekali, karena kita dipastikan masuk neraka. 我相信每一个人都希望真正的认识上帝，对不对？ Saya sangat percaya bahwa kita semua ini ingin percaya kepada Tuhan, 那 betul tidak? 那你怎么样认识上帝？ Lalu bagaimana Anda itu berpola pikir percaya kepada Allah? 好吧，让我从圣经里面告诉你。 Baiklah, saya akan memberitahukan berdasarkan Alkitab. 圣经怎么样告诉我们人是怎样认识上帝？
Alkitab mengajarkan dan memberitahukan kepada kita bagaimana manusia itu percaya kepada Allah. Harusnya percaya kepada Allah itu bagaimana? 圣经告诉我们，人认识上帝不是通过头脑， Alkitab jelas memberitahukan kepada kita, kita percaya kepada Allah bukan karena rasio kita yang percaya begitu, 乃是从经验当中认识上帝。 tetapi melalui pengalaman-pengalaman pribadi mengenal secara pribadi kepada Allah. 比如亚当和夏娃， Suatu contoh misalnya Adam dan Hawa. 亚当和夏娃知道上帝， Adam dan Hawa mereka tahu jelas akan Allah, 但是他们和上帝没有经验上的认识。 tetapi mengetahuinya mereka itu tidak mengalami suatu pengalaman dengan Allah. 所以他们很容易被魔鬼欺骗。 Itu sebabnya mereka itu mudah diperdaya oleh si iblis atau 结 setan, 果亚当夏娃犯罪， sehingga mereka berdua jatuh di dalam dosa, 受到上帝的刑罚， mendapat hukuman Allah, 也得到上帝的赦免。 tapi juga mendapatkan pengampunan daripada Allah. 从这里，亚当夏娃不但认识上帝，他也经验到上帝是怎样的一位上帝。 Dan dari sinilah mereka itu bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Allah, yaitu pengalaman bagaimana percaya kepada Allah itu. 所以亚当和夏娃因为上帝的刑罚，他经验了上帝的刑罚，他也经验了上帝的赦免。 Itu sebabnya mereka berdua itu mengalami hukuman yang diterima dari Allah, tetapi juga mengalami anugerah pengampunan daripada Allah. 因为他有这样的经验， Karena mereka memiliki pengalaman yang demikian, 所以在创世纪第4章第1节， itu sebabnya di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama 这样说：有一日，那人就是亚当和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐，便说：耶和华使我得了一个男子。 Ya, di sini dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirlah Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. 所以，当他们得了一个孩子以后， Itu sebabnya setelah mereka mendapatkan seorang anak, 他们承认这个孩子是因为上帝的帮助。 dan mereka mengakui bahwa dengan ada anak ini adalah mendapat pertolongan dari Allah. 所以亚当和夏娃认识上帝， Itu sebabnya mereka berdua itu mengenal Allah. 因为从经验当中他们认识上帝。 Dan disitulah jelas mereka itu mengenal Allah secara pengalaman. 我们再看看以色列人在埃及地， Maka di sini kita akan melihat orang-orang atau Bani Israel. 他们在埃及住了430年， Mereka itu tinggal di Mesir ya. Di Mesir itu 400 tahun. 430 tahun. 这一段很长的时间， Kurun waktu yang cukup panjang ini 让他们忘记上帝， membuat mereka itu terlengah dan lupa dengan Tuhan. 不认识上帝， Bahkan mereka tidak mengenal Allah 没有跟上帝建立关系。 dan tidak menjalin hubungan pribadi dengan Allah. 后来上帝才派摩西救他们脱离埃及。 Itu sebabnya kemudian Allah mengutus Musa untuk keluar dari Mesir. 那么，当摩西带领以色列人出埃及的时候， Nah, di situ kita lihat ketika Musa memimpin umatnya keluar dari Mesir. 你知道以色列人是怎样认识上帝吗？ Tahukah Anda bagaimana orang Israel itu mengenal Allah? 不是摩西告诉他们，哦，天上有一位上帝， Bukan
si Musa itu memberitahukan kepada mereka bahwa di atas langit itu ada Allah. 乃是通过一系列的经验，他们认识上帝。 Tetapi mereka itu mengalami setahap-setahap dalam mengenal Allah. 好像在《申命记》第4章34节， Seperti di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 34, 摩西提醒他们： di mana Musa mengingatkan kepada 你 umatnya 们 itu, 怎么能够认识上帝？ bagaimana Anda bisa mengenal Allah? 好，第4章34节和35节这样子说。 Coba kita melihat ayat ke-34 dan ayat yang 35. 神何曾从别的国中将一国的人民领出来，用试验、神迹、奇事、征战、大能的手和伸出来的膀臂，并大口味的事，像耶和华你们的神在埃及地，在你们眼前为你们所行的一切事呢？这是显给你看。要是你知道，唯有耶和华他是神，除他以外再无别神。 Ya, kita lihat ayat yang 34. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan oleh Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. 那你看以色列人怎么认识上帝呢？ Nah, bagaimana Anda melihat bagaimana orang Israel mengenal Allah? 不是摩西告诉他们， Sesungguhnya bukan Musa itu memberitahukan mereka, 也不是说他们看什么书， atau mereka itu belajar membaca dari kitab-kitab yang lain, 乃是他们自己眼睛看见上帝的神迹奇事。 melainkan mereka itu dengan kepala mata sendiri melihat akan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Allah. 上帝怎么样用大能的手带领他们出埃及？ Yaitu bagaimana Tuhan dengan tangannya yang luar biasa kuat itu memimpin dan membimbing menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. 在旷野，上帝怎么样引导他们走路？ Juga di padang belantara bagaimana Allah memimpin mereka. 通过这一系列的经验， Dan mengalami tahapan-tahapan pengalaman ini, 他们才知道原来耶和华上帝是独一的上帝。 mereka baru tahu Allah itu adalah Allah yang esa. 照样，各位弟兄姊妹们， Demikian juga saudara-saudara sekalian. 假如你们还没有悔改信耶稣， Apabila Anda masih belum bertobat dan percaya kepada Yesus, 你们没有经历到罪的可怕， dan Anda pun tidak pernah mengalami akan kebahayaan daripada dosa itu, 也没有经历了神赦免的奇妙， juga tidak pernah mengalami akan pengampunan dosa daripada Tuhan yang ajaib itu, 你不会认识上帝。 Anda sekali-kali tidak akan 所以， mengenal 假 Allah 如 siapa itu. 你要认识上帝， Apabila Anda ingin mengenal Allah, 唯一的办法， maka satu-satunya cara 你要在每天，我说每天的生活当中要经验上帝。 maka saya tegaskan di sini bahwa Anda harus setiap hari mengenal Allah 天天经历了上帝的同在， dan setiap saat, setiap hari mengalami penyertaan Allah. 那请问你， Permisi tanya Bapak 你 Ibu, 每天会不会感觉到上帝在带领你？ apakah Anda merasakan setiap hari Allah menuntun Anda? 无论你做什么事情，你发现是上帝在引导你。 Baik di dalam melakukan segala hal,
Allah menyertai engkau. 你也发现，无论你去什么地方，上帝都与你同在。 Dan juga Anda ada merasakan enggak kalau di mana saja Anda pergi, Allah senantiasa menyertai engkau. 你也感觉到上帝还是爱你。 Anda pun juga merasakan Allah masih begitu mengasihi Anda. 你也感觉到上帝还是照顾你。 Anda juga merasakan, apakah masyarakat merasakan Allah masih memelihara engkau? 假如你有这样的经验， Sebab apabila Anda mempunyai pengalaman-pengalaman semacam yang saya ucapkan tadi, 你才认识上帝。 itu baru dikatakan Anda itu mengenal Allah. 那么我们是怎样能够经验到上帝、认识上帝？ Lalu bagaimana dengan kita untuk bisa mengenal Allah? 还有我们应该怎样回应上帝？ Lalu juga apa respon kita terhadap Allah? 有的人说 Ada orang mengatakan, 哎呀，上帝给我们10条诫命， wah Allah memberikan kepada kita ini 10 hukum Taurat. 哦，耶稣给我们许多的条例， Demikian juga Yesus memberikan batasan-batasan aturan kepada kita. 目的就是要我们盲从跟着耶稣或者上帝的命令。 Bukankah itu tujuannya supaya kita hanya secara membabi buta mengikuti perintah-perintah Tuhan? 不是的， Sesungguhnya tidak 上帝 demikian. 不是给我们一本书，说哦，这是上帝的诫命。 Allah itu bukannya memberikan sebuah kitab dan katakan, oh ini adalah hukum-hukumku. 就像印尼有一本法律的书， Seperti di Indonesia ini ada buku hukum, buku kitab hukum undang-undang. 哦，不是这样。 Tidak demikian Bapak Ibu. 这个上帝的法律 Ini hukum-hukum Allah 是先有故事才有律法。 Hukum-hukum Allah itu ada dan terjadi sebelum adanya hukum, yaitu ada kejadian-kejadian dulu baru ada hukum. 那请问你， Permisi tanya, 你还记得吗？ apakah Anda masih ingat 上帝的10条诫命 ke-10 hukum Allah itu 是在什么时候上帝给以色列人？ bila mana diberikannya? 是在埃及地呢，还是出了埃及地？ Apakah diberikan pada saat mereka itu masih di tanah Mesir atau sesudah mereka itu lepas dari perbudakan dari mana Mesir? 你说10条诫命是在哪里？ 上帝 Permisi 给的？ tanya, di mana? Saya ingin tahu. 是在以色列人出埃及之后才给他们10条诫命。 10 hukum Taurat itu diberikan kepada Bani Israel setelah mereka itu keluar dari Mesir. 这是什么意思？ Apa artinya? 意思就是说， Artinya 上帝先救老百姓， Tuhan Allah menolong, menyelamatkan umatnya terlebih dahulu. 救了他们以后， Setelah menyelamatkan mereka 跟他们立约， dan berjanji memberikan perjanjian kepada mereka, 以后给他们立法。 setelah itu baru memberikan batasan-batasan hukum atau hukum-hukum. 所以立法不是事先给他们的， Maka sesungguhnya 10 hukum Taurat diberikan itu bukan diberikan hukum Taurat dulu. 上帝不是对以色列人说 Bukan Allah tidak berkata demikian kepada umat：“ Israel. 我要带你出埃及。 Saya mau memimpin Anda keluar dari Mesir. ” 但是还没有出埃及以前，你先读这本律法。 Dan ingat sebelum Anda keluar dari Mesir, coba hafal, baca dulu kitab-kitab 假如你 hukum 同 Allah 意 ini 了 dulu. Setelah Anda membaca dan paham, 啊，我才救你们出来。 maka saya baru akan menyelamatkan 假如你 kamu. 不同意， Kalau kamu tidak setuju dengan apa yang kamu baca tadi, 哦，我就不救你们。 maka aku tidak akan menyelamatkan engkau. 上帝没有这样子做 Tidak 啊。 demikian Allah itu. 上帝怎么做呢？ Lalu bagaimana Allah yang 上帝先 dikerjakan 救 Allah? 他们， Allah terlebih dahulu menyelamatkan mereka 先爱他们， dan terlebih dahulu mengasihi mereka, 先关心他们， memperhatikan mereka 先照顾他们， dan memelihara mereka 赦免他们的 dan 罪。 bahkan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan 他 mereka. 们430年不认识上帝，
Mereka 430 tahun tidak mengenal Allah. 上帝赦免他们， Tapi Tuhan Allah masih mengampuni mereka 没有跟他们算账。 dan tidak diperhitungkan. 上帝没有说 Allah tidak mengatakan 哎呦，你 demikian. 这样久不认识我， Kamu begitu lama tidak mengenal 我一定要 aku, 先刑罚你， maka kamu harus terima hukumanku dulu. 我才救你。 Baru nanti kamu saya selamatkan. 没有啊， Tidak demikian Bapak Ibu. 上帝对我们也是一样啊。 Demikian juga terhadap kita, 谁 Allah 没 terhadap 有没 kita. 有罪呢？ Siapa sesungguhnya yang tidak pernah 大 berdosa? 家都有罪啊， Semuanya pernah berdosa. 那怎么办呢？ Lalu bagaimana ini? 上帝说 Allah berkata, 好，只要你认罪， maka asal tidak apa-apa, asal kamu mengakui dosa-dosa, 我赦免你的罪， maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. 一切的罪我赦免。 Semua dosa-dosamu 罪 akan 赦 kuhapus. 免以后， Setelah saya hapus, 上帝才把律法给我们。 barulah hukum Allah itu diberikan kepada kita. 这是什么意思？ Apa artinya? Ini 这意思就是说， artinya adalah 当我们遵行上帝的律法， yaitu ketika kita mentaati hukum Allah, 就是表示我们感谢上帝， artinya kita ini bersyukur kepada Allah, 顺服上帝， taat dan patuh kepada Allah, 用感谢和顺服来回应上帝的拯救。 dengan sikap rasa syukur dan menyesal untuk meresponi Allah. 所以各位弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara, 照样我们现在做好事。 sebagaimana kita berbuat baik, 你说我们应该不应该做好事？ permisi tanya, apakah kita ini perlu berbuat kebajikan maksudnya? 当然应该咯。 Tentu harus. 我们帮助别人， Misalnya kita ini menolong orang lain yang sedang kesulitan. 他们有什么需要，我们帮助他们。 Apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita menolong mereka. 教会有什么需要，我帮助教会。 Gereja ada kesulitan apa, maka saya menolong gereja, Wah, membantu gereja. Aku gereja, memberikan sepersepuluhan kepada gereja. 目的是什么？ Apa sesungguhnya tujuannya 你 itu? 说你做好事目的是什么？ Permisi tanya, kalau Anda melakukan kebajikan atau kebaikan, apa tujuannya? 这个好事是不是上帝的律法？ Kebaikan itu atau bajikan itu apakah merupakan hukum Allah? 对呀、上帝说你要做好事啊。 Ya, karena betul, karena Tuhan juga mengatakan Anda harus berbuat baik. 1/4是不是上帝的律法？ 10 hukum, 1/10 itu, perpuluhan itu apakah juga merupakan hukum Allah? 对啊，圣经说你要奉献1/10。 Benar, memang di Alkitab dikatakan kita harus memberikan persepuluhan. 做礼拜是不是律法？ Kita datang ke gereja apakah juga merupakan perintah Allah? Betul Hukum ya. Allah? 圣经说你要守安息日啊。 Nah, sebenarnya Tuhan di dalam hukum Allah juga katakan engkau harus mengkuduskan hari Sabat. 圣经也说你不可以体制聚会啊。 Bahkan Alkitab mengatakan Anda tidak boleh berhenti untuk beribadah. 那么我们做这一些律法目的是什么？ Lalu kalau kita menjalankan segala hukum-hukum Allah, tujuan utamanya itu apa sebetulnya? 就是我们要因为认识上帝救了我们， Yaitu supaya kita setelah Tuhan Allah menyelamatkan kita, 那么我们用我们实行律法的目的就是感谢上帝。 maka sesungguhnya tujuan utama kita menjalankan hukum Allah itu sebagai respon kita bersyukur, respon bersyukur kepada Allah. 所以我们遵守律法， Itu sebabnya kalau kita ini mentaati hukum Allah, 还有这个什么听上耶稣的命令， dan juga mendengarkan perintah-perintah Yesus, 不是来换取上帝的祝福。 bukannya untuk karena berkat, karena diberkati oleh Tuhan. 有些基督徒误会了， Ada sebagian orang percaya yang salah mengerti. 上帝啊，你看我每个礼拜都做礼拜， Ya Tuhan, lihatlah aku setiap minggu taat beribadah. 我1亿奉献也奉献了， Juga aku melakukan perpuluhan. 我礼拜天也奉献，
Pada hari gereja, pada hari Minggu saya juga memberikan persembahan. 我也做许多的好事。 Dan juga aku melakukan banyak kebajikan atau perbuatan-perbuatan yang baik. 难道你不祝福我吗？ Apakah Tuhan tidak memberkati aku? 啊，这个想法是错了， Pola pikir yang demikian sesungguhnya salah. 这表示你还不认识上帝。 Itu artinya Anda masih belum percaya kepada Allah. 还记得刚才我讲的话吗？ Apakah masih Anda ingat yang baru saja saya katakan tadi? 上帝的命令 Hukum perintah Allah 是什么时候才给我们的？ bila mana diberikan kepada kita? 当上帝拯救我们以后， Yaitu tatkala Allah telah menyelamatkan kita, 赦免我们的 setelah 罪， kita diampuni dosa-dosanya, 上帝才把命令给我们， barulah hukum Taurat itu diberikan kepada kita. 目的叫我们遵守上帝的命令。 Tujuannya maksudnya adalah supaya setiap kita itu patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah. 用遵守这个命令来感谢上帝。 Maka dengan bersikap demikian untuk mewujud nyatakan akan rasa syukurnya kepada Allah, 而不是用遵守命令来向上帝讨价还价。上帝啊，你一定要祝福我。 bukannya melakukan mentaati perintah-perintah Allah itu ada maksudnya, yaitu supaya Tuhan itu memberkati kita. 所以各位弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara, 我希望你们每天经历了上帝的同在。 ingin sekali Anda semua itu setiap hari, setiap saat mengalami penyertaan Tuhan. 以后你无论做什么事情， Kemudian kapan saja Anda itu 你就会 melakukan 感谢 perbuatan, 上帝。 yakin Anda akan selalu bersyukur kepada Allah. 健康也好，生 Baik 病也 kesehatan, 好， baik pada waktu sakit, 你都会感谢上帝， semuanya itu kita tetap bersyukur kepada Allah. 因为你健康表示上帝与你同在。 Karena apabila Anda itu sehat, berarti Allah itu menyertai kamu. 生病不表示上帝不与你同在， Sebaliknya, apabila Anda sakit, bukan berarti Allah tidak menyertai kamu. 上帝也与你同在啊。 Sama saja, ada sakit, Tuhan tetap menyertai kamu. 所 Berarti Anda 以健 menyertai 康 kamu. 也好，生病也好，你都能够感谢上帝。 Baik Anda sakit, Anda sedang sakit, Anda bisa selalu bersyukur kepada 因 Tuhan. 为你经历了上帝与你同在， Karena Anda telah mengalami pengalaman penyertaan Tuhan. 赚钱也好，亏本也好，你还是能够感谢上帝。 Usaha mendapat untungan, usaha mendapat rugi, menjadi rugi, tetap bersyukur kepada 因为上 Tuhan. 帝还是与你同在。 Kenapa? Karena Tuhan masih tetap menyertai kamu. 所以各位弟兄姐妹们， Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, 假如你真正的要认识上帝， apabila Anda mau dengan sungguh-sungguh mengenal Allah, 你每天要想一想，上帝是不是与你同在？ maka Anda perlu setiap hari merenungkan apakah Tuhan Allah menyertai Anda. 当你这样想一想的时候， Ketika Anda memikirkan atau merenungkan, 你就会知道，哦，原来上帝从早上到晚上，一天24小时都与我同在。 maka Anda akan mengetahui bahwa Allah setiap saat, bahkan selama 24 jam, Tuhan Allah menyertai Anda. 那么上帝吩咐我什么话， Lalu- 上帝的命令我都乐意去遵守。 Lalu apa saja perintah atau hukum apa saja yang Tuhan berikan kepada saya akan ku taati dan ku patuh 用遵 melakukannya. 守神的命令来回应上帝，来感恩上帝。 Meresponi akan syukur meresponi akan berkat-berkat Tuhan itu, yaitu dengan cara taat dan melaksanakan perintah Allah. 最后，我也得读一段的圣经 Maka 做结束。 terakhir saya membacakan sebuah ayat, 就是在哥罗西书第1章第9节和第10节。 yaitu di dalam surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10.
因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的都知道神。 Nah, ayat 9 ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu itu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 所以这一段圣经告诉我们， Sebab ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita semua, 你也多做好事， semakin banyak Anda melakukan perbuatan-perbuatan 你 baik, 就会更加认识上帝。 maka Anda akan semakin mengenal Allah 为什么？ pribadi. Mengapa demikian? 因为你多做好事，表示说你是回应上帝、感恩上帝。 Karena Anda semakin berbuat baik, berarti Anda itu semakin meresponi akan berkat-berkat Tuhan atau penyertaan Tuhan. 所以你就会更认识上帝的这个在你身上的恩典是那么的多。 Lalu sehingga Anda itu bisa sangat mengenal kepada Allah atas anugerah-anugerah Tuhan yang begitu banyak berlimpah ke atas dirimu. 保罗曾经说 Rasul Paulus pernah berkata,：“ 你若是都给，你就是都得到。” apabila Anda banyak memberi, Anda juga akan banyak menerima. 这是什么意思？ Apa artinya kalimat 因为 ini? 当我们做好事的时候， Tatkala kita berbuat baik, 做好人的时候， berbuat saleh menjadi 我 orang 们是 baik, 感谢上帝。 maka Anda berarti bersyukur kepada Tuhan. 上帝，我们经历了上帝在我身上的恩典是那么的多。 Kita mengalami secara pribadi akan berkat-berkat anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam diri kita 所以 masing-masing. 你都给，你就都从上帝得到； Itu sebabnya semakin memberi, maka semakin menerima banyak dari Tuhan. 你都给，你就知道上帝是怎样的一位上帝。 Anda memberikan semakin banyak, Anda semakin mengenal Allah 因 ini. 为你无论给的多少多， Bagaimanapun Anda memberikan banyak, 都不能够比上帝给你的那么多。 masih tidak mungkin bisa mengejar sebagaimana Allah memberkati Anda. 因为你怎么给都比不上上帝给你的那么多。 Karena bagaimanapun Anda memberikan begitu banyak, tidak bisa dibandingkan dengan Allah memberikan ke kita. 所以从此以后，你的生命就更加快乐。 Itu sebabnya kehidupan Anda selanjutnya akan semakin hari semakin bahagia dan senang. 因为你知道上帝特别的爱你。 Karena Anda mengetahui bahwa Allah sungguh luar biasa secara khusus mengasihi Anda. 我们低头祷告， Mari kita tunduk kepala masuk dalam doa. 谢谢你，耶稣，你真的是爱我们。 Ya, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau begitu sungguh-sungguh mengasihi kami. 我们本来不配接受你的爱， Padahal sesungguhnya kami ini tidak layak untuk menerima kasih-Mu itu. 但是你还爱我们， Tetapi Engkau masih begitu mengasihi 你 kami. 救我们脱离罪恶， Bahkan Engkau menyelamatkan kami lepas dari sengat dosa. 你也救我们脱离魔鬼的捆绑， Bahkan melepaskan kami dari belenggu-belenggu si setan. 让我们能够自由的敬拜你。 Sehingga membuat setiap kami ini bisa semakin dengan leluasa beribadah kepada Tuhan. 帮助我们能甘心乐意遵行你的话语。 Tolong ya Tuhan kepada setiap kami ini untuk bisa lebih taat dan patuh kepada firman-Mu ini Tuhan. 让我们越遵行你的旨意，我们越认识你。 Sehingga semakin kami
mengetahui akan kehendak-Mu, maka semakin kami mengenal Engkau. 求你帮助我们。 Tolonglah ya Tuhan, tolong. 我们如此祷告，是奉耶稣的名。 Demikian doa yang kami panjatkan Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 好，上帝祝福你们。 Ya, kiranya Tuhan memberkati engkau. 来翻译。 Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman-Nya pada kesempatan pagi hari ini. 我们真感谢上帝，我们已经听上帝的话。 Kiranya kita tidak hanya bisa mendengarkan firman Tuhan saja, tapi juga dapat merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. 我们不单单听到，但是我们也能够在日常生活中能够行道。 Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mark Silas yang telah melayani Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. 我们也不忘记来感谢司马克牧师的来这里的正道，愿上帝赐福他的。 Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. 也 Tiba bagi kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan kasih kita kepadanya. 好，现在是最好的时间，我们要给最好的献给上帝。 Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan pada Tuhan lewat transfer kepada rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu semua. 我们可以奉献，接着我们的这个给他1亿的账号 BJR， 我们可以汇钱，我们可以到这个看到这个视频上下面有我们的这个辅课。 Persembahan Bapak Ibu semua digunakan untuk mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kita. 弟兄姐妹们的一切的奉献呢，都是用来在我们的教会上的使用。 Mari kita memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan yang terbaik dari KPPK nomor 217. Ingat akan nama Yesus. 好，我们一面受奉献，一面来唱诗，纪念主名。 Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama yang menghiburkanmu, kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi ini. 我们要结束今天早上的崇拜， Kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan kita saja. 我们把一切珍贵荣耀都归我们在天上的父神。 Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan doksologi. 好，我们一起来站立，我们要唱诗善意颂。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. 各位弟兄姐妹们，请领受神的祝福，terimalah berkat Tuhan。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan mesra Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk saat teduh ibadah selesai. 请坐，默祷散会。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. 愿上帝祝福大家平安，我们下周主日再会。